oleh semua sahabat. Sahabat ni lebih sikit, sahabat ni kurang sikit, sahabat ni banyak sikit. Abu Hurairah lebih banyak daripada orang lain. Macam saya pernah sebut sebelum ni, ulama menyatakan bahawa di antara sahabat ni ada lebih kurang 7 orang yang paling banyak mendengar dan menyampaikan hadis. Di antara mereka ialah Aisyah, top sekali Abu Hurairah, Aisyah isteri dia, Anas bin Malik khadam dia selama 2 tahun di Madinah, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. So ini nama-nama yang top dalam banyak menyampaikan hadis. Top sekali, paling banyak. Tapi kalau dilihat yang paling banyak ambil hadis dan sampaikan dan sebarkan, siapa? Abu Hurairah. Bila dia masuk Islam? Lewat ketika 4 tahun terakhir Nabi hidup dia masuk Islam. Tapi dia maksimumkan masa dia dengan Nabi, sentiasa ikut Nabi sampai tak makan, tak minum kadang-kadang, sampai gastrik, sampai pengsan. Sampai pengsan. Pernah dalam Sahih Bukhari Nabi kejutkan dia pengsan, dan Nabi cari susu bagi dia minum. Kesian kan dia ikut Nabi. Sampaikan sahabat Nabi lain puji Abu Hurairah, kata kami ada masa kami pergi bekerja, tapi Abu Hurairah dia lah yang ikut Nabi. Lapar ke, kenyang ke, dia ikut Nabi. Jadi Abu Hurairah mewakili sahabat yang banyak mengambil hadis dari Nabi. Dalam masa yang sama, sahabat lain pun dengar hadis dari Nabi. Di antara mereka ada yang sedikit sangat dengan Nabi, dengan hadis dan sampaikan. Tapi kesemua mereka memahami hadis tersebut, walaupun dia tak dengar direct, kadang-kadang dia dengar daripada sahabat dia. Sebab tu Nabi SAW pernah menghantar utusan mengajarkan Islam kepada orang yang duduk jauh sikit daripada dia. So itu apa yang berlaku tu? Itu dia tak dengar, tapi ada orang yang dihantar kepada mereka untuk mengajar. Hadis tetap sampai. Kemudian di kalangan yang dengar tu, datang jumpa Nabi pula, nak pasti, nak lagi syok, nak lagi kuat. Datang jumpa Nabi, cakap, Rasulullah, engkau telah menghantar kepada kami satu utusan, ya, tapi kalau aku datang nak kuatkan lagi, nak tegaskan. Nabi pun iya ke dia. Itu maksud dia. So itu kita kena faham. Hadis tersebar di kalangan sahabat Nabi sepenuhnya, dan itulah tujuan Allah mengutuskan Nabi untuk menyebarkan Islam kepada semua orang. Kemudian di antara sahabat ramai, bahkan terlalu ramai yang menghafal hadis. Itu kita kena tahu. Sebagai nak mendalami ilmu hadis, kita mesti tahu benda-benda. Apa yang saya beritahu ni sebenarnya adalah poin-poin penting yang kita kena tahu. Sebab kalau orang tanya kita tentang penulisan hadis, penyampaian hadis, penyebaran hadis, kita dah boleh jawab. Itu maksud dia. So kita kena tahu perkara seterusnya ialah ramai sahabat menghafal hadis. Menghafal maksudnya dia tengok Nabi cakap, betul-betul dia faham dan dia hafal, dia beritahu orang lain. Dan ada di kalangan sahabat yang menulis hadis. Apa yang dia hafal dia tulis. Tapi dia tulis, kena ingat, bukan untuk dijual atau disebarkan atau dicetak, untuk peribadi. Allahu a'lam, untuk dia ingat ke, untuk dia nanti nak beritahu orang ke, tapi dia tulis sebagai usaha peribadi dia. Inilah yang ulama bincang. Di antara topik yang hebat dalam ilmu hadis yang banyak dibincang ialah Nabi pertama, mula-mula Nabi larang sahabat tulis hadis, kan? Kita semua tahu siapa yang belajar hadis, siapa yang tak belajar hadis. Saya nak beritahu, Nabi pernah melarang sahabat tulis hadis di awal-awal. Nabi nak galakkan supaya dengar betul-betul, hafal. Ada ulama kata supaya antara tujuan Nabi ialah supaya fokus kepada Al-Quran, dan hadis pun penyokong, bukan sebaliknya. Itu maksud. Ada macam-macam ulama urai. Yang penting Nabi pernah melarang, dan kemudian Nabi benarkan, bahkan Nabi suruh. Dan itulah yang berlaku sepanjang hidup. Selepas itu, sepanjang hidup Nabi, sepanjang sahabat, ada yang menulis. Dan di antara sahabat yang menulis seperti Abdullah bin Amr bin As, yang pernah diejek ataupun dikritik, dipetikai oleh sebahagian orang yang tak berilmu di zaman tu. Mungkin di kalangan orang kafir, mungkin di kalangan orang Arab yang baru masuk Islam mungkin. Dia petikai, kenapa kau tulis semua hadis Nabi ni? Kan Rasulullah itu manusia, kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia okey. Kenapa kau tulis semua? Nampak cara cakap tu tak betul. Abdullah pun terasa, dia jumpa Nabi. Nabi marah. Nabi kata,
uktub, tulislah. Semua yang aku cakap ialah kebenaran. Bermakna Nabi membenarkan, menggalakkan sahabat yang bertulis, tulis. Yang boleh hafal. Baik, timbul satu persoalan. Orang tanya kita, kalau kita cakap pasal benda ni, macam mana sahabat boleh hafal hadis? Kita nak hafal hadis 40 tak habis? Contoh soalan, saya tambah belakang tu kan? Kita nak hafal hadis tu, saya 1-2 hadis ingat, 40 tak ingat. Tapi saya khatam hadis 40. Itu kehebatan muslimat di masjid ni, dia khatam hadis 40. Tapi nak hafal satu hari. So ada orang tanya kita, macam mana sahabat Nabi boleh hafal hadis yang banyak, yang Nabi sebut, yang Nabi tunjukkan dan sebagainya, hafal? Macam sebenarnya kalau kita tahu hakikat dia, pertama, Nabi SAW dia bukan bercakap laju macam kita. Dia tak cakap macam saya bercakap laju ni. Sebab tu kena rakam, terdengar tak pun nak ingat. Nabi dia bercakap jelas. Kata Aisyah, dia bercakap dengan satu kata-kata yang jelas, fasal, jelas. Dan dia kadang-kadang mengulang beberapa kata-kata dia di beberapa keadaan. Bahkan dalam majlis yang sama kata Nabi sebut lebih. Dan sahabat Nabi ada keinginan yang kuat nak hafal semua Nabi cakap. Semuanya ini, dan ada banyak lagi faktor membantu seseorang menghafal hadis. Kalau kita ada keinginan yang kuat, kalau kita ada fokus yang kuat, dan kalau kita dengar percakapan seorang Nabi yang kita sanjung, yang kita sayang depan mata kita, fokus kita penuh, maka kita ingat satu persatu. So kita tengok anak-anak kecil yang hafal macam-macam dekat sekolah, macam-macam jenis benda dia hafal. Kita pun alhamdulillah boleh hafal Quran, banyak juga surah lah. Kalau kita juzuk sikit, surah banyak sikit, kita hafal banyak Quran, ayat lagi banyak kita hafal. Kita boleh hafal sebab pengulangan, mungkin sebab fokus, mungkin sebab cara menghafal dan sebagainya. Maka ini menyebabkan sahabat Nabi tak diragui lagi, memang boleh menghafal hadis. Satu lagi faktor ialah di zaman itu orang Arab hafazan dia kuat, dan itulah di antara kelebihan yang dibanggakan oleh orang Arab. Sebagai contoh, dia boleh hafal beratus malah beribu bait-bait saja. Dia buat, dia hafal. Dan saya sendiri pernah tengok, walaupun Arab zaman sekarang kita tak boleh buat perbandingan lah, Arab zaman Nabi lebih hebat lah, tapi Arab zaman sekarang pun ada sikit-sikit lagi yang power. Bukan sikit lah, kalau banding kita dia lagi banyak lah. Saya pernah tengok seorang tua umur 80 tahun, dia hafal satu sajak yang dia buat ketika dia muda, semasa guru dia nak pergi haji, dia buat sajak. Dia cerita kisah dia, dia kata, aku buat sajak ni sejak berpuluh tahun dulu, semasa guru aku nak pergi buat haji di airport tu ataupun di pelabuhan tu, saya tak tahu naik terbang, naik kapal apa, tapi masa dia hantar tu, dia buat sajak yang panjang. Pada hari tu saya duduk depan dia, dia kata, aku nak bacakan sajak tersebut, mungkin aku ingat. Dia pun baca. Saya terkejut, dia tak silap sajak. Dia buat berpuluh tahun dulu dan dia tak pernah ulang. So ada orang yang kuat ni, orang Arab zaman moden maksudnya. So dia ada lah. Kita dia mungkin nak makan ubat lebih apa, tak tahu segi hafazan. Tapi itu saya nampak dengan mata saya sendiri. Macam juga hafal hadis, saya nampak depan mata saya sendiri. Saya baca kat Jordan, ada seorang orang Sudan berumur lebih kurang belasan tahun, budak lagi. Dia hafal hadis Sahih Bukhari macam hafal Quran, dengan sanad sekali. Dia baca, buat lagu macam baca Quran. Saya tanya ayah dia, berapa hadis dia hafal sampai setakat ni? Dia kata dah lebih kurang 200-300 hadis dia hafal macam tu. Satu hadis, katalah ada, kan kita kalau kita belajar ada nama-nama periwayat hadis, sanad kita bagi nama-nama periwayat tu. Dalam satu hadis ada 4-5 nama, baru jumpa hadis. 4-5 orang nama, baru jumpa hadis. Dia hafal semua sekali dengan lagu sedap macam baca Quran. So ini zaman moden, zaman tu lebih kan. Jadi bila semua ni kita faham, kita ringkaskan, bermakna hadis terpelihara dalam dua cara di zaman sahabat, iaitu hafazan dan juga penulisan. Tapi yang lebih banyak ialah hafazan, dan disebarkan secara hafazan. Maksud bila Umar bin Khattab dia dengar Nabi sebut innamal a'malu binniyat, hadis pertama kita belajar itu, hanyalah amal itu dikira dengan niat. Maka dia dengar Nabi dan dia beritahu orang, dia kata apa? Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah berkata, yaqulu, berkata, innamal a'malu binniyat. Murid dia dengar. Murid dia siapa? Mereka yang tak sempat jumpa Nabi, yang kita panggil tabi'in. Murid dia dengar Umar cakap apa?
sami'tu Rasulullah, aku mendengar. Dia tak tengok buku dulu, dia tak cek mana-mana dulu, tak, dia terus beritahu, dengar aku nak beritahu. Maksudnya Rasulullah pernah kata, itu maksudnya. Itu yang paling banyak tersebar. Dan penulisan berlaku di bahagian ataupun di sebahagian pada kalangan sebahagian sahabat. Bila Nabi SAW meninggal, wafat, sahabat-sahabat amat berhati-hati dalam menyebarkan dan menyampaikan hadis. Dia ada dua sikap yang kita nampak macam bertentangan. Pertama, sikap dia ialah ingin menyampaikan apa yang Nabi beritahu. Itu satu. Sebab Nabi ajar dia kan, yang tadi kita sebut beberapa contoh. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, hendaklah kamu sampaikan, hendaklah kamu sampaikan. Maka dia dalam hati dia keinginan yang tinggi, semangat, motivasi yang kuat nak beritahu orang. Macam kita lah, kalau kita balik pada kuliah, kadang-kadang tak ada semangat pun nak beritahu orang. Tapi setengah orang dia balik dia tak cerita ke orang, dia tak sabar lah. So semangat tu tinggi. Dalam perjalanan balik tu sembang kawan kan? Semangat tinggi. Ada orang dia tak ada semangat, tak jumpa lagi semangat. Dia dengar, dia balik dia tidur kan? Sebab dia kata settle lah, dia dah habis juga. Sahabat Nabi dia ada keinginan tinggi, tapi dalam masa yang sama dia ada satu sifat lain, iaitu takut tersalah cakap tentang Nabi. Inilah yang cantik. Bila ada orang yang bercakap pasal hadis, ada dua sifat ni, kita kata kat dia, ini sifat yang terbaik, iaitu dia bersungguh-sungguh dan dia berhati-hati. Bukti dia apa? Saya bagi contoh sikit. Di zaman Nabi SAW masih hidup pun, Umar bin Al-Khattab pernah menunjukkan contoh kepada kita. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, ringkas ceritanya, dia pergi dekat masjid, dia dengar orang cerita Nabi telah menceraikan isteri-isteri dia. Dia pun rasa risau sebab salah seorang isteri Nabi ialah anak dia, Hafsah. Maka dia buat apa? Dia tak percaya bulat-bulat, benda ni benda besar, ramai orang bersembang. Dia terus pergi jumpa Nabi dan dia tanya, Rasulullah, betul ke dah ceraikan isteri? Nabi kata tak. Dia pun, Rasulullah, nak saya beritahu kat orang ke? Kata benda ni tak betul. Nabi kata terpulang, nak beritahu orang boleh. Mana sekarang ni dia menunjukkan contoh sikap dia yang berhati-hati. Dia bukan semata-mata dengar cerita, okey jom kita beritahu kat orang. Sebab sampaikan daripada walaupun satu ayat, tak. Sebelum sampaikan, dia cek dulu. Soalan yang orang tanya saya kadang-kadang, sahabat yang cerita mula-mula tadi tu dia tipu ke? Tak, bukan tipu. Dia silap dengar, silap faham, salah sangka. Ini orang yang baik. Orang yang baik dia tak tipu, tapi dia boleh tersilap. Sebab tu di kalangan sahabat ke, di kalangan tabi'in ke, di kalangan ulama hadis ke, ada satu benda yang kita risau, iaitu tersilap. Tetapi Alhamdulillah, Allah pelihara. Bila seorang silap, yang lain betulkan. Seorang silap, 10 orang betulkan. Seorang silap, 100 orang betulkan. So itu yang berlaku dalam hadis. Dalam masyarakat kita pun sama juga. Ada orang dia baik, tapi dia silap, cerita dia semua salah. Lepas tu kita bercakap ni pembohong. Bukan pembohong, mungkin dia nyanyuk, mungkin dia silap dengar, mungkin dia gopoh. Ada seorang cakap kalut, yang cakap laju sampai silap kan? Nak beritahu 10 jadi 100 contoh. Nak beritahu kenal, dia pergi 6,5 contoh. Kita macam cakap ni penipunya orang, nampak baik. Tak, bukan tipu, tersilap. Tapi ada orang yang penipu. Tapi zaman sahabat, dia tak ada benda macam tu, dia ada silap. Baik. Bila Rasulullah SAW meninggal, wafat, apa yang berlaku di kalangan sahabat? Lebih berhati-hati dan lebih bersungguh-sungguh. Dia semakin naik motivasi dia.